Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke youtube.com/Azril Nazli alias topik yang saya nak kupas ialah mindset ketika trade day lah. Sebab saya baru lepas trade day, cerita pasal trade day, mindset lah Trade day, apa beza trade day dengan race day? Trade day ni dia sebenarnya ada beberapa individu yang turun trade day ni. Dia nak uji mesin, ada individu yang target timing, dan ada juga individu yang cuma nak baru belajar bagaimana suasana berlumba dalam litar. Jadi ada banyak jenis individu yang turun dalam trade day. Kalau race day, semua individu berlumba nak nombor satu, nak podium. Dia tak ada masa lah nak untuk belajar semua tu. Okey, dia memang fokus kepada podium lah. Jadi sebelum turun ke race day, dia orang akan spend masa ke track day sebab nak membiasakan diri dengan kereta. Kalau saya sebut membiasakan diri dengan kereta tu, apa benda yang nak biasakan? Satu ialah membiasakan dengan handling kereta, suspension, macam mana kereta ni behave under stress, under katakan put some extra speed dekat turn yang semua turn dekat lalu lintas Sepang tu, apa behavior kereta tersebut, sama ada under ke over ke. Jadi daripada situ driver dapat input dan akan bagi tahu kat tuner, tak nak lah dia kereta ni terlalu under, nak kurangkan sikit, keraskan sikit anti roba belakang ke. Lepas tu kalau ada team, dia orang boleh ambil suhu tayar, apa tu, kalau ambil suhu tayar dia biar orang biasa ambil suhu tayar bahagian dalam ni, tayar dalam, tengah, luar, ataupun IMO lah, inner, middle, outer. Kalau dalam terlalu panas, dia akan mungkin kurangkan chamber atau mungkin kurangkan tow. Jadi banyaklah permainan di situ. Jadi untuk driver itu, driver yang memfokus untuk perlombaan. Jadi ada juga driver yang suka-suka je, dia tak ada dia nak pergi real race. Dia cuma nak, dia ada sports car tapi nak memandu dalam litar. Dah itu je dia punya goal. Tak ada tak ada macam nak pergi lumba. So this kind of people memenuhi event trade day lah. Banyak memenuhi event di trade day. Dan kita kena ni lah, kena apa cakap, give intake lah dengan semua orang. Jadi disebabkan ada stigma mengatakan kalau trade day kereta-kereta perang masuk dengan roll cage bawa macam orang gila. Jadi kat situ ikut pengalaman saya yang lepas, tak ada pula macam tu. Walaupun ada kereta-kereta yang macam tu, tapi dia orang behave lah, maksudnya bagi peluang lah untuk newbies yang macam saya ni melayan trade day. Jadi jangan takut turun trade day. Trade day ni adalah satu medan untuk kita menguji skill kita memandu, tak kisah bawa kereta apa pun. Jadi kalau anda search Sepang Trade Day di YouTube dan anda sort by date ni, ada je kereta Myvi standard masuk, Mazda standard masuk, macam kereta saya ni pun standard masuk. Tu tak adalah macam nak sampai tahap kereta perang baru layak turun Trade Day. Jadi bila-bila masa anda boleh turun Trade Day tapi anda tak confident kan. Di zaman moden ni kita ada simulator. Dalam simulator untuk litar Sepang, kita boleh berlatih menggunakan perisian nama dia race room, ataupun kalau anda nak lebih hardcore lagi, guna R Factor 2. Ataupun anda kalau pandai mencari map, anda boleh guna S1 Corsa dan litar Sepang. Jadi 3 perisian yang anda boleh gunakan untuk untuk berlatih dahulu. Sempat tak saya lepas? Tak sempat. Bahaya pening. Okey, sambung lagi borak. Jadi katakan anda turun trade day, anda tak tahu selekoh tu macam mana, nak ambil selekoh macam mana. Yang tu yang bahaya, macam yang first time gila, yang tak tahu apa-apa tapi turun trade day. Jadi di zaman 2020 ni, pada saya at least kena ada pensijilan yang anda pernah mengikuti latihan trade day di dalam simulator, at least sebelum turun track day sebenar lah. Jadi ini cadangan saya sahaja, sebab dekat sekitar litar Sepang ni banyak je pusat operasi simulator lumba
seperti SSAD Academy. Ini bukan promote, pada saya ini adalah satu apa ni, satu kaedah yang dapat menjamin driver-driver ni tahu bagaimana nak memandu dan litar. Kalau sebut zaman dahulu, yalah zaman dahulu, zaman saya turun track day lepas tu 3, zaman tu mana ada simulator, macam mana. Dan saya rasa sangat berbahaya kalau kereta yang tak tahu race line pergi masuk track day. Kita kat race line dah tiba-tiba kita slow. Macam kemarin kalau dalam video saya ada kita slow dekat race line, duduk so slow dekat line, dekat turn 5 masuk 6 kan. Pada saya sangat berbahaya. Sebab dah lah waktu malam kereta tu warna hitam, nasib baik saya nampak lampu dia. Benda bawa so slow ni, saya terus tekan brake. Macam tu lah. Bahayanya kat situ. So topik ni adalah, saya rasa topik patut diubah lah. Bahaya-bahaya yang ketika track day lah kan. Gas nak dah habis ke ni? Cuaca panas sangat kat luar. Kuat sikit lah aircon masa mendengar bunyi kuat sikit aircon. Jadi kalau katakan pensijilan tu at least dah pernah tahu safety briefing macam mana, dah mengikuti latihan dalam simulator memandu kereta tu macam mana. Oh macam ni. Jadi transition daripada simulator nak turun track day tu senang. Jadi anda turun track day first time, dah confident, dah tak ganggu orang lain, dah tak jadi. Yang paling penting tak menjadi punca red flag. Macam kemarin saya berborak dengan peserta track day. Dia kata ada satu potong saga merah ni, punca red flag pertama. Tak tahu race line, tayar tak cukup panas lagi, dah lenjan, terbabas, hampir melanggar kereta lain. Kita nak elakkan pelumba-pelumba yang macam tu lah, yang tak ada education tu ni. Macam dia masuk, dia terus dia lenjan macam bawa ke jalan biasa. Aduh. Dan tak tahu race line, tu paling bahaya. Tak tahu race line, nak break kat mana. Dekat lintas Sepang ada 15 selekor dan setiap selekor tu ada dia punya braking line. Ada berbagai-bagai race line. Pada saya, walaupun kita tahu tengok YouTube, tengok setting dia, benda tu tak cukup. Pada saya benda perlu ada cikgu untuk mengajar. Tengok YouTube tu katakan dapat 10%, ada cikgu mengajar another 90%. Saya boleh cakap 90% extra. Sebab anda tengok YouTube, anda tak rasa, anda tak duduk dalam simulator, macam mana rasanya understeer, nak guna gear berapa, dah target apex macam mana. Sebab tu pula anda mungkin tak pernah bawa secara maksimum kereta harian anda. Mungkin kereta harian anda saya jangka front wheel drive FWD, jadi anda tak tahu karakter FWD macam mana ke litar. Tayar anda tu dia slip angle sampai mana kan. Lepas tu kalau anda tak tahu hill lento lagi lah kan, tersengguk-sengguk dalam track. Aduh, tak pernah bawa kereta hari-hari, bawa kereta auto, tiba-tiba sewa kereta kawan, kereta dia manual pula clutch launching. Tak pernah pula tahu macam mana nak teknik hill lento. Jahanam kita kawan. Jadi untuk track day ni, persiapan diri tu penting. Sebab kita hanya pergi kursus sekali je sebenarnya. Pergi kursus sekali boleh search SSAD Academy Stack untuk kursus khas track day lintas Sepang. Tapi kita nak track day berkali-kali. Kalau tengok stiker saya tu, dah dekat 10 stiker track day Sepang saja ada MSF. Sekali track day 4 jam. Dan so far semua event track day saya, tak pernah yang saya jahanam enjin dalam track day. Tak pernah menjadi punca red flag. Tak ada yang saya nak beli tayar khas untuk track day. Saya guna tayar biasa je. Sebab saya tahu limit track day ialah untuk enjoy the session, bukannya kita lenjan sampai maksimum kereta tu. Dan untuk wujud timing, unless anda masuk time to attack, itu namanya lenjan untuk apa ni, untuk set timing. Jadi kalau track day ni ada traffic, jadi anda macam mana anda nak set timing dengan ada traffic kan. Jadi apa tu, mindset kena ubah. Track day ni ibarat macam orang bawa laju dekat public road, itu je. Kalau anda rasa nak buat timing, pergi masuk time to attack ni session, bukan track day. Track day ni seperti yang saya cakap awal-awal video tadi, ialah di mana semua orang daripada pelbagai background baru nak turun litar. Ada yang dah season, ada yang masih takut-takut. Jadi cuba kasihani orang-orang ini yang first time turun track day ni, supaya mereka
akan turun trade day on the next session. So dia orang tak akan quit on the first time sebab takut tengok driver-driver dahsyat ni kan. Driver-driver yang season ni pula dia orang takut dengan yang beginners, yang pasal tak tahu ambil seleko tu. Jadi semua orang takut dengan kedua-dua kelompok ni. Jadi bahayanya kat situ lah. Yang beginners tak tahu ambil line. At least yang beginners ni, yang first timers, at least ada effort lah untuk masuk simulator. Kalau boleh beli set simulator, download Lita Sepang, bawa kereta front wheel drive ke. Janganlah bawa F1 kan. Nak practice track day tapi pergi bawa F1, tak kena lah kan. Jadi bawa kereta yang ada tinkle macam kereta. Macam saya nak bawa track day ke Lita Sepang, kereta RX ni, saya pandu Mazda MX-5 dalam Assetto Corsa. Jadi dia ada tinkle lah kan. Cuaca panas betul ni. Kalau untuk bulan Mac ni, kalau dapat track day malam, better malam lah. Siang macam ni, kalau RX ni menangis tak berlagu tau. Dia punya seksaan ke enjin tu. Dan jangan lupa videokan sesi track day anda. Letaklah video dekat tempat mana ada selesa. Sekurang-kurangnya nampak race line tu. At least anda boleh upload ke YouTube. Tak laju tak apalah, sebab itu ada video anda, itu adalah progress anda. Kalau anda tak nak orang komen, turn off commenting kat YouTube tu. At least macam saya kan, dulu-dulu saya buat E30 dekat Lita Sepang, saya tak video kan. Saya rasa sekarang menyesal tu tak video kan. Sebab tak ada pula saya punya rakam history bawa manual E30 kat Lita Sepang sampai saya jual ke tu. Malah E30 tu turun track dia banyak kali lah. Boleh pula saya tak video kan. Jadi jangan jadi macam saya menyesal. At least ada proper kamera action cam letak dalam tu. Letaklah kat mana-mana pun. Macam saya yang terbaru saya letak kat kepala saya. Nak dapat POV kan, point of view seorang driver. Jadi kita boleh letak kat sini boleh, atas bumbung boleh, kat driver side boleh, mana-mana lah. Asalkan ada rakaman video. Dan bila upload tu letaklah track day Sepang hashtag. Jadi kita orang ni nak search video-video track day ni, jumpalah video anda semua kan. Hashtag ataupun dalam title ke letak track day Sepang. Lepas tu tajuk letaklah MSF ke, SP Auto ke, Toda ke. Lepas tu baru tak tarikh. Contoh track day Sepang MSF Season 1 Session 1 S1 27 Februari. Macam tu. Kan senang kita orang nak cari sebenarnya. Keyword kat YouTube ni. Upload kat YouTube, jangan upload kat Facebook. Facebook macam nak search, tak jumpa. Jadi kat YouTube ni penting. Seteruk mana anda drive, letak je lah video tu. Kalau tak nak telinga panas kena komen, off commenting. Dah habis cerita. At least ada history turun track day. Ni saya nak jumpa rakan saya Fazli geng RX. Mungkin dia nak turun Lita Sepang tu yang ajak saya jumpa ni, nak buat sama ada nak buat coaching ke, nak tanya tips-tips ke, saya tak tahu. So far saya dah coach secara tak sengaja dua rakan saya. Seorang tu bawa Triton BGT, seorang lagi bawa Volvo. Banyak lagi ni yang nak turun track day ni. Kalau yang tak pernah turun track day first time Lita Sepang, memang saya tak akan bagilah. Saya suruh dia orang pergi SSAD Academy, belajar lo memandu dalam Lita Sepang guna simulator. Bayar je lah 100 ke kat Abang Rashid tu. Tak ada halnya lah, harga boleh bincang dia. Okay, jadi saya nak parking kat depan tu. Lalu ni lah. Borak, pot saya borak kat sini ni, taulah maju ni. Saya signal awal. Banyak benda yang perlu anda belajar kat dalam track day ni. Cara keluar pit macam mana, cara masuk pit macam mana, bendera. Benda tu boleh catch up ke dalam satu hari. Tentulah pergi kursus. Tu dah sibuk dah.
nampak dah kereta Fazli tadi. Ni dia dah parking. Red set putih, special edition tau kereta dia tu, M8 edition. Dia buntut senang kat sini. Nah, itu dia Fazli kat depan. Kita reset putih tu. Pakai mask ni. Sampai sini saja video saya.